Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okey, cikgu harap awak semua sihatlah deh. Duduk rumah, jangan pergi mana-mana, okey? Jaga kesihatan. Okey, cikgu harap awak semua dah makan tengah hari. Makan tengah hari dah ke? Dah ready ya untuk kelas kita, kelas PDPR kita hari ni. Okey, sebelum tu cikgu minta maaf sebab tak buka ni kamera ni. Sebablah cikgu slow sikit. Kalau buka kamera nanti jadi slow. Okey, kita nak belajar pasal subtopik baru hari ni. Okey, sekejap cikgu present. Okey, hari ni kita akan belajar subtopik 9.11 iaitu analisis kualitatif. Okey, ni merupakan subtopik terakhir dalam bab ni, asid, base dan garam. Okey, dalam topik ni, apa kita nak tahu sebenarnya? Okey, kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan analisis kualitatif ni. Okey, sebelum tu cikgu nak tunjuk awak satu video. Okey, baiklah. Jadi apa yang awak tengok dalam video tadi, apa awak boleh tengok? Dia cerita pasal gapo itu adalah analisis kualitatif ni. Contohnya kita boleh buat macam eksperimen gitulah. Okey, seterusnya analisis kualitatif garam. Okey, gapo yang maksudkan dengan analisis kualitatif ni? Analisis kualitatif ni adalah teknik di mana dia untuk mengenal pasti kation dan juga anion yang hadir di dalam garam tersebut dengan menganalisis sifat fizik dan juga sifat kimia garam tersebut. Okey. Okay, jadi kita ada 4 analisis kualitatif, iaitu yang pertama adalah pemerhatian terhadap sifat fizik garam.
Kemudian yang kedua adalah tindakan haba ke atas garam. Kemudian yang ketiga adalah ujian anion dan kation. Dan last sekali adalah ujian pengesahan kation. Okey, kita tengok mula-mula adalah pasal pemerhatian terhadap sifat fizik garam. Okey, dia ada dua pemerhatian kita boleh kaji adalah yang pertama pemerhatian terhadap warna. Kemudian yang kedua, pemerhatian terhadap keterlarutan di dalam air. Okey, kita belajar dah pasal warna. Contohnya sifat garam tu berwarna apa kita pernah belajar sebelum ni. Dan juga keterlarutan di dalam air, kita belajar bahawa garam ada dua iaitu garam terlarut kanser dan juga yang kedua adalah garam tidak terlarutkan, tak terlarutkan. Okey, kerana kita nak kaji adalah kita buat eksperimen kan. Okey, seterusnya, okey, garam terlarutkan ni, okey, dia berwarna putih. Jadi, dia akan menghasilkan larutan garam yang tidak berwarna. Tetapi, larutan garam yang berwarna ni, dia terhasil daripada, okey, disebabkan oleh kehadiran ion. Kehadiran ion unsur peralihan iaitu dalam jadual berkala boleh tengok dalam kumpulan 3 hingga kumpulan 12. Itulah adalah unsur peralihan. Okey, sini dia ada dia buat satu uji kaji nak tahu larutan-larutan aqueous tu berwarna tu adalah mengandungi ion gapo. Contohnya kat sini dia kata larutan biru. Okey, larutan biru ni dia menghasilkan berkemungkinan adalah ion kuprum. Okey. Kemudian larutan perak pula berkemungkinan adalah ion ferrum. Ataupun dan juga larutan hijau berkemungkinan mengandungi ion ferrum 2+. Ni ion ferrum 3+. Ni ion ferrum 2+. Okey, sebab itulah dia dipanggil unsur peralihan. Unsur peralihan ni dia banyak charge dia. Contohnya kuprum ada 2+, 3+, ferrum ada 3+, ada 2+. Sebab itulah dipanggil sebagai unsur peralihan. Situlah kalau awak nak check tu adalah unsur peralihan ke, awak tengok dia macam dia ada banyak charge dia. Okey, seterusnya, okey. Kita tengok sini warna garam dalam bentuk peja dalam larutan aqueous. Jadi, okey, dalam garam yang mengandungi ion ferrum Fe2+, dalam bentuk peja kita tahu dia berwarna hijau. Manakala dalam larutan aqueous dia akan bertukarlah ataupun dia akan stay warna tu mungkin dia akan jadi warna hijau muda, dia akan jadi pudar sikit. Okey, seterusnya adalah ion ferrum Fe3+. Okey, dalam bentuk peja dia berwarna perang. Tetapi kalau dalam bentuk larutan aqueous ni akan berwarna perang juga ataupun dia akan perang kekuningan sikit. Okey. Dia akan nampaklah ada beza sikit bila di dalam larutan aqueous. Okey, seterusnya larutan kuprum sulfat ataupun kuprum nitrat. Okey, dalam bentuk peja dia akan berwarna biru. Sebab kuprum kita tahu dia berwarna biru tadi kan. Okey, dalam bentuk peja dia akan berwarna biru dan dia sama juga dalam larutan aqueous dia akan bertukar menjadi warna biru. Kiranya air itu akan bertukar warna biru. Okey, seterusnya adalah garam kuprum klorida. Okey, dia akan berwarna hijau dalam bentuk peja. Tetapi bila dalam larutan aqueous dia akan bertukar warna menjadi warna biru. Kita boleh check lah kalau dalam peja dia akan jadi warna hijau. Bila dia dimasukkan ke dalam larutan aqueous dia akan bertukar menjadi warna biru. Okey, seterusnya adalah garam kuprum karbonat. Okey, dia berwarna hijau dan dalam larutan aqueous dia tidak larut di dalam air. Maksudnya bila dia tidak larut dalam air ni dia akan jadi warna pepejal baliklah. Kiranya warna hijau lah. Kiranya dia kan pepejal. Lepas tu dimasukkan dalam larutan aqueous dia tak larut. Jadi pepejal tu jugalah yang terbentuk. Jadi warna hijau jugalah yang ada. Okey, ni kita tengok ni kan analisis kualitatif berdasarkan keterlarutan dan warna garam. Okey ni, kita ada pepejal X yang berwarna hijau. Kita tahu pepejal tu adalah garam gapo. Okey. Apabila kita tambahkan air suling, okey, dia akan membentuk mendakan hijau. Maknanya dia tak larut dalam air suling. Dan pepejal X ni mungkin garam kuprum karbonat ataupun garam ferrum yang tidak larut dalam air. Itu kita tahu garam karbonat tidak larut dalam air kecuali nak. Okey, kemudian yang kedua adalah kita guna larutan berwarna hijau. Jadi bila ditambahkan air suling larutan tu berwarna hijau. Kemungkinan
pepejal X ni mungkin garam ferrum. Contohnya kat sini kan garam yang mengandungi ion ferrum, dia akan bertukar menjadi warna hijau ataupun hijau muda kat sini jadi hijau muda kan. Okey, seterusnya adalah dia bertukar larutan berwarna dia bertukar larutan berwarna biru. Okey, kemungkinan pepejal X ni adalah garam kuprum klorida. Tahu bahawa dia pepejal warna hijau. Bila masuk ke dalam tu kan dia jadi biru. Jadi kemungkinan ini adalah garam kuprum klorida. Okey, seterusnya B, kita nak tengok tindakan haba ke atas garam dan juga ujian gas. Jadi kita dah belajar pada hari Isnin minggu lepas. Okey, dia ada mengenai pasal warna, pasal bau, pasal kesan ke atas litmus dan juga ujian gas. Ni adalah tindakan haba ke atas garam tu dan juga ujian kita nak uji gas tu adalah gas gapo. Okey, kita tengok kat sini bila dia berwarna hitam. Okey, apabila uji kaji tu adalah berwarna hitam. Okey, warnanya warna hitam dan kita boleh buat bahawa impurans dia adalah garam mengandungi ion kuprum 2+. Kemudian apabila berwarna perang pula, kita boleh buat iaitu garam mengandungi ion ferrum 3+. Dan apabila dia macam bentuk warna kuning apabila panas dan putih apabila sejuk, kemungkinan ia garam mengandungi ion zinc 2+. Dan perang apabila panas, kuning apabila sejuk, dia kemungkinan garam mengandungi ion plumbum 2+. Okey, kemudian uji kaji gas. Cikgu dah ajar cikgu sebanyak kali dalam kelas minggu lepas ke. Uji kaji. Okey, ni jadi gas ni bila diuji kaji jadi gapo. Okey, gas ni jadi gapo. Okey, kat sini adalah bila gas mengeruhkan air kapur automatik dia adalah gas karbonat ataupun kita boleh ayat dia adalah gas CO2. Okey, iaitu gas karbon dioksida. Kemungkinan sini adalah CO2. Okey, apabila sebut je karbonat, dia automatik dia akan terhasilnya gas karbon dioksida. Awak kena ingat, bila ada je karbonat, dia akan ada karbon dioksida. Okey, seterusnya adalah gas berwarna perang dan bersifat asid. Contohnya adalah garam nitrat. Jadi gas berwarna perang ni adalah gas nitrogen dioksida NO2. Okey. Bila kita nak uji gas nitrogen dioksida ni adalah gas tu akan bertukar menjadi warna perang dan juga bersifat asid. Okey. Seterusnya gas berbau sengit dan juga bersifat alkali. Okey, apabila gas berbau sengit ni adalah garam amonium ataupun kita kenali dia sebagai gas amonia iaitu NH3. Yang ditukar dengan NH4+. NH4+ tu adalah ion amonium. Tetapi NH3 adalah gas amonia. Jangan tukar. Macam sini ramai pelajar tukar. Okey. Awak kena ingat bahawa kalau NH+, NH4+ adalah amonium. Dan apabila NH3 adalah gas amonia. Okey. Maaflah. Dia macam awak faham ke? Okey, cikgu harap awak faham deh. Okey. Kemudian seterusnya adalah gas menyalakan kayu uji berbara. Contohnya gas tu kayu uji tu dia berbara dan apabila gas tu ada dia akan menyala iaitu gas O2 iaitu gas oksigen. Awak kena ingat gas oksigen. Tapi kalau hidrogen kayu uji menyala, padam dan bunyi pop. Okey, ingat jangan tukar Okey, seterusnya adalah analisis kualitatif terhadap garam X. Okey, kita tahu garam X ni garam gapo. Okey. Jadi, garam X ni dia berwarna putih
apabila kita panaskan dengan kuat garam X ni, dia akan baki dia berwarna putih semasa panas dan selepas disejukkan. Maknanya dia tak berubah, still warna putih. Dan juga dia menghasilkan gas tidak berwarna. Okey. Kemungkinan garam yang terbentuk ni, kemungkinan garam X ni tidak mungkin zinc, ferrum 2+, ferrum 3+, plumber ataupun cupra. Sebab kita tahu bahawa garam-garam ni, ion-ion ni dia akan membentuk, dia akan jadi berwarna. Contohnya zinc tadi berwarna apa? Hitam kan? Okey, cupra berwarna hijau, plumber berwarna, ferrum berwarna perang. Okey, itulah tadi kan. Okey, kemudian dia akan menghasilkan gas tidak berwarna. Okey. Contoh, bila kita uji dia, dialirkan ke dalam air kapur tu menjadi keruh. Cikgu Ida, kalau dia jadi keruh adalah kehadiran gas karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida hadir dan garam X ni kemungkinan dia mengandungi ion karbonat. Okey, kemungkinan lah, memang pasti, jelas. Dia mengandungi ion karbonat. Okey, kemudian apabila garam X berwarna putih ni, dia ditambah air dan pepejal putih tidak larut dalam air. Maknanya pepejal itu tak larut dalam air. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa garam X ni semestinya, pasti, jolo dah. Dia adalah garam tak terlarutkan. Okey. Seterusnya kita tengok analisis kualitatif garam Y. Okey, garam Y dia berwarna putih. Okey, dia berwarna putih. Kemudian apabila dipanaskan dengan kuat, okey, baki berwarna putih semasa panas dan selepas disejukkan. Masih sama, dia tidak berubah warna. Jadi garam Y ni tidak mungkin. Tidak mungkin zinc 2+, ferrum, ferrum 3+, plumber ataupun ion cupra. Dan juga dia menghasilkan gas perang. Bila menghasilkan gas perang dan juga dia menghasilkan gas tidak berwarna. Jadi, gas perang, bila dia menghasilkan gas perang, kita tahu bahawa dia adalah nitrogen, gas nitrogen dioksida, NO2. Dan apabila gas tidak berwarna, bila diuji dengan kayu uji berbara menyala. Maknanya dia adalah gas oksigen. Jadi kesimpulan kat sini kita boleh bahawa gas perang nitrogen dioksida adalah dan gas oksigen hadir di dalam garam Y ni. Jadi garam Y ni mengandungi ion nitrat. Okey, garam Y berwarna putih ni apabila ditambah dengan air, dia akan menghasilkan larutan tidak berwarna. Kita tahu bahawa larutan tidak berwarna adalah garam terlarutkan kecuali kehadiran unsur peralihan, dia akan berwarna. Ni dia tidak mengalami unsur peralihan kan? Dia tak ada ion unsur peralihan dan sebab itulah dia garam terlarutkan. Okey, kemudian C adalah ujian anion. Okey, ujian anion ni kita akan fokus kepada 4 garam ni. Okey, minggu lepas hari Isnin itu cikgu ajar dah kan pasal ujian anion ni. Pasal garam ni. Okey. Garam yang pertama adalah ion karbonat, kemudian ion klorida, ion sulfat dan juga ion nitrat. Okey, kita akan fokus kepada 4 ion ni sahaja. Okey, ujian anion yang kita boleh buat ke atas ion-ion ini adalah apabila ujian terhadap ion karbonat, ion karbonat kita akan uji dia dengan asid cair. Jadi bila kita uji dengan asid cair, apa yang akan terhasil? Gas terbebas mengeruhkan air kapur iaitu gas karbon dioksida. Okey, apabila ion klorin pula adalah apabila kita tambah dia dengan asid cair iaitu asid nitrik dan juga larutan aqueous argentum nitrat. Dia akan membentuk mendakan putih. Contohnya kalau kita buat eksperimen lepas tak ada mendakan putihnya, dah confirm itu adalah ujian untuk anion klorin, untuk ion klorin. Seterusnya adalah sulfat. Kita uji dengan asid klorik iaitu dan juga larutan aqueous barium klorida. Dan dia sama juga dia akan menghasilkan mendakan putih. Apabila ion nitrat pula kita tambah dengan asid sulfurik cair,
dengan larutan aqueous ferrum sulfat dan juga asid sulfurik pekat. Dia ada dua sini, cair so, pekat so. Jadi dia akan menghasilkan cincin perang, warna macam warna perang gitu. Jadi topik ni, dalam ujian anion ni kita akan tengok video eksperimen. Kita ada video eksperimen. Kita akan jalankan eksperimen untuk ujian anion ni. Jadi cikgu ada sediakan link eksperimen ni. Nanti cikgu bagi dalam grup link ni. Awak boleh tengok video eksperimen ni pasal ujian anion terhadap karbonat, klorin, sulfat dan juga nitrat. Seterusnya adalah, ni exercise untuk hari ni. Lepas awak tengok video eksperimen tu, cikgu nak awak isi ion karbonat ni dia jadi gapo. Lepas tu inference dia gapo. Ion klorida ni gapo dia punya pemerhatian. Adakah larut ke, tak larut ke, berwarna kuning ke, berwarna perang ke, berwarna hijau ke, gapo. Awak tulis sini berdasarkan video eksperimen. Lepas awak tulislah inference dia sebab dia gapo-gapo jadi gitu. Awak boleh buat lah, awak boleh salin ke dalam buku latihan awak, dalam buku exercise awak, dan cikgu nak awak atas cikgu exercise ni, Siapa tak atas, cikgu tak kira hadir. Cik tak gitu. Siapa tak atas, cikgu tak kira dia hadir hari ni, Siapa tak kisah hantar siapa bila. Selewat-lewatnya pada pukul pada petang ni lah, pada pukul 5 petang. Sebabnya cikgu kena check in awak punya kehadiran sebelum pukul 6. Alright. Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ni. Kita belajar pasal apa? Hari ni kita belajar pasal analisis kualitatif, iaitu pasal mengenai eksperimen, dan juga kita belajar mengenai ujian untuk anion. Dalam eksperimen kita belajar pasal kita nak uji warna garam, kita nak uji ujian gas. Itu yang dipanggil sebagai analisis kualitatif. Itu sahaja untuk kelas hari ni. Jumpa di next class. Cikgu harap awak jangan lupa untuk buat exercise tu. Siapa tak buat, cikgu ingat sekali lagi, siapa tak buat, cikgu tak kira dia sebagai kehadiran. Dan awak buat, awak snap gambar, awak ambil gambar, awak hantar dalam grup hantar dalam grup ataupun hantar personal pun bolehlah, tapi seeloknya dalam grup lah sekaligus je cikgu tengok. Nanti personal takut cikgu tak terbaca. Itu sahaja untuk kelas hari ni. Cikgu harap kejap. Cikgu harap awak stay safe, stay at home, jangan pergi mana-mana kalau tak ada keperluan. Dan cikgu nak ingatkan sekali lagi, nanti cikgu akan bagi detail. Hari Jumaat ni kita akan start peperiksaan pertengahan tahun. Untuk kimia tak silap cikgu 30 hari bulan ni soalan kimia, paper kimia. Jadi nanti cikgu akan bagi detail jadual dengan apalah topik yang masuk dalam exam, insya-Allah cikgu akan bagi, itu sahaja untuk kelas hari ni. Kita jumpa di next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.